Hello, Assalamualaikum. Dan bersama saya lagi Faiz Hadi atau kawan-kawan saya panggil Paidi. So, sebab tu channel saya nama Faiz Hadi is Paidi. Itu tak penting, yang penting ialah saya ada kawan-kawan. By the way, hari ni kita nak buat review architecture rasanya. Okay. Dan perkara kedua ialah bini aku tak suka aku cakap depan kamera macam ni. Kenapa tak tahu. So, adakah korang pun berpendapat sama, tak suka aku cakap depan kamera macam ni, ala-ala vlogging ni? Please tekan komen dekat bawah. Jangan lupa subscribe kepada yang belum subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Please komen dekat bawah, tekan like, share dan teruskan menonton sampai habis. Right. Okay, disebabkan penggunaan front camera tidak mendapat galakan, bukan persetujuan galakan. So aku jadikan diri aku sebagai watak dalam 3D SketchUp ni. So inilah aku. Dalam ni nama aku bukan lagi Faiz Hadi, tapi nama aku mungkin korang boleh panggil ke macam ni, nama apa nama Josh boleh lah kot, ataupun Johnny Depp. Okay, so rambut putih dengan misai putih. So ini kita panggil misai lah, bukan mulut lah. Misai putih, rambut putih matching dengan spek mata warna merah. Kenapa warna merah? Aku tak tahu. So inilah aku. Untuk hari ni aku akan review satu floor plan. By the way, kenapa aku tak boleh dah buat front camera tu? Mungkin sebab rupa paras aku kurang menyenangkan. Tak adalah. Okay, so apabila aku cakap, aku akan fokus dekat ni So ini ialah aku. So ini floor plan saya. Dekat sini sebagai korang dah sebagaimana yang korang dah tengok teaser hari tu semalam kot. So ini floor plan dia sangat kecil untuk sesuai untuk bujang yang baru berkejaya, fresh grad ke atau baru start kerja. Ada miliki tanah sendiri, mungkin tanah pemberian ataupun sebenarnya ada dekat mungkin bukan tengah bandar lah, mungkin luar bandar sedikit. Ada yang memiliki tanah sendiri, pusaka ke ataupun warisan ke, tapi masih tidak ada bajet untuk bina rumah. Jadi ini aku bagi ringkasan idea. Selepasnya aku akan buat lagi idea-idea lain. So ini memang very minimalist lah, very kecil punya, dengan ukuran 430 kaki persegi. Okay, dengan ukuran ni, dengan ukuran 15 kaki darab 15 kaki darab 27. Okay, untuk dinding ni saja, sampai ke sini saja 15 kaki darab 27 kaki dalam lebih kurang 430 kaki persegi, tak termasuk deck ni dengan swimming pool lah. So mungkin dalam lingkungan bajet boleh pergi 60,000 hingga ke, kalau high end sikit dengan material yang bagus, mungkin boleh cecah 70,000 ataupun 80,000. Tapi kalau basic spec tu boleh dapat lah insyaAllah dalam 60,000. Even kalau luar bandar lagi mungkin lebih kurang, mungkin 50,000 boleh dapat untuk spek ni saja, tidak termasuk deck dengan swimming pool lah. So ini anggaran kasar, memang kasar aku bagi, takut nanti kan terlalu tepat, nanti korang pertikaikan kiraan aku. Jadi untuk lebih tepat, korang boleh hire QS ataupun juru ukur bahan yang bertauliah. So dia akan kira sendiri bajet. So ini anggaran sebagai designer saja. Ok, 15 darab 27 kaki. Apa yang korang dapat ialah main entrance, satu pintu saja. Ialah untuk rumah kecil macam ni, takkan korang nak pintu sampai buka 2 daun kan. So 1 daun dah cukup untuk guna setiap hari. Dan masuk sini sebelah kiri korang akan ada toilet complete dengan shower, WC ni jamban, sinki. So sini aku
reserve sedikit untuk buat kabinet, mungkin kasut ataupun penyimpanan barang, ataupun sebelah sini pun boleh. Abaikan dulu windows ni sebab windows nanti dalam elevation aku akan cerita, okay? Tapi toilet kena ada satu windows. And then sini ada koridor. Okay, sini aku tak suggest buat kabinet lah, tapi boleh nak buat, tapi memang sempit lah. So tak payah buat koridor, takut sangat sempit. Kemudian dekat sini ada small pantry ataupun kitchen. Okay, macam teaser yang korang tengok tu, tak perlu kitchen besar pun sebab korang duduk seorang. Okay, rumah ni sesuai untuk duduk bujang ataupun baru berumah tangga, mungkin seorang anak ataupun tak ada anak lagi. So, sesuai. Korang ada satu sinki dengan dapur kecil, dah cukup memadai. Bukannya korang nak sampai meriah sangat dapur ni, sampai buat gulai kawah ke apa, tak. Okay, so sini ada kabinet, boleh buat penyimpanan barang, ataupun kalau korang boleh buat satu study table ataupun dining table, ataupun breakfast table untuk 2 person, untuk 2 orang kat sini, muat lagi. So sini ada sedikit ruang tamu, living area dengan 2 seated sofa. Dan sini aku introduce, mungkin boleh jadi bilik ataupun korang boleh buat totally open, sebab rumah ni kira consider korang masuk dah kira satu bilik, macam ala-ala korang masuk hotel. Tapi korang boleh juga, aku bagi idea untuk korang buat ini sebagai bilik, which is korang boleh tutup dan jadikan ini sebagai bilik tidur, muat satu queen size bed dekat sini. Okay, so sini pun nampak ada luas lagi, korang boleh buat apa-apa lagi. Aku boleh reserve lagi kalau korang rasa nak kurangkan bajet lagi, sebab ini dalam 27 kaki kan, so nak kurangkan kepada 26-25 kaki pun boleh lagi, tapi aku bagi nampak lega lah sikit, ada ruang sikit. By the way, ini ialah full opening sliding door, multi folding door. So aku introduce multi folding door ni supaya nak maximize opening. Nanti korang tengok dalam 3D kenapa nak maximize opening dekat sini. So ini ada deck. Ini aku introduce tangga, kononnya ada split level ataupun slope area dekat sini. Kalau tanah rata tak payah. And ini swimming pool, which is size swimming pool ini ialah bersaiz, kejap nak ukur, 6.4 meter. 6.4 meter ni rasanya untuk beberapa kuak lentang. Tapi ini saiz yang memadai untuk korang berenang lah. Maksudnya swimming pool saiz ni, kenapa aku buat saiz ni, minimum untuk korang boleh berenang. Kalau kecil sangat, katakan separuh ni, nak berenang pun berapa kuat dah sampai dinding pool dah. So ini cukup untuk korang berenang lah, sebab tu kita panggil kolam renang. Kalau kecil saja dia tak panggil kolam renang, dia panggil kolam berendam. Lebih kurang lah. So itu istilah yang aku buat sendiri. So ini floor plans dia. Okay, jadi korang dah faham dengan floor plans yang simple tu, bersaiz 430 kaki persegi dalam anggaran mungkin 50,000, 60,000 ataupun 70,000, ataupun lagi mahal sikit 80,000. Mungkin 80,000 tu complete dengan swimming pool ke, aku tak pasti. Korang boleh rujuk pada juru ukur yang bertauliah. So sekarang aku nak tunjuk macam mana aku develop design dalam 3D pula. Stay tune, teruskan menonton. A few moments later. So ini gambaran 3D nya. Unhide so ini ialah design 3D dia, lebih kurang je ala kadar je aku buat ni. Sebenarnya total hours untuk aku design benda ni dalam sejam, tak ada sejam, 1 hari kot, tak sampai 1 hari pun, sebab aku dah floor plan semua simple saja. Lepas tu aku nakkan 3D ikut suka hati, sebab ini tak ada klien yang aku main buat je. Jadi inilah design dia, macam korang tengok tadi ada main entrance. So setiap kali aku design, aku akan present floor plans aku start daripada main entrance, and nombor arkitek pun akan buat macam tu lah. Dia akan start daripada main entrance dan masuk bagaimana dia akan ada flow dia. So this is main entrance. Main entrance maksudnya bagi aku ini pintu yang hari-hari dia pakai lah. Okay, so park kereta ataupun motor dekat sini, masuk sini dan korang akan jumpa
pintu toilet sebelah kiri, sebelah kanan ialah laluan ke main living space ataupun ada kitchen kat sini. So ada koridor yang luasan dia okay, just nice untuk korang duduk 2 orang, 3 orang, seorang. Kalau nak kundara gulai kawah memang tak muat lah kan kat sini. So ini just a small pantry area. Ada sinki, sorry aku tak tebuk pun lubang sinki lagi sebab aku buat one piece saja, simple saja. So ini kabinet, boleh buat built-in kabinet atas bawah. Dan kenapa aku tak buat window dalam plan tadi, kenapa? Sebabnya bila aku naikkan 3D, aku boleh identify mana location yang sesuai size window untuk rumah ni. Bila naik 3D baru kita nampak kesesuaian dia. Okay, so untuk tingkap kitchen ni, kitchen memerlukan daylights yang cukup kalau boleh So sediakan window, dan biasanya sinki memang menghadap window lah. Biasanya orang nak sinki menghadap window. So aku buat kecil saja, tak perlu besar. So korang boleh nampak boleh dapat sunlight kat sini. Even kalau nak goreng-goreng pun asap terus keluar je terus. So korang tak perlu pakai exhaust fan ke apa kan. Okay, so ini ruang kitchen. Dan sini ialah aku introduce, sepatutnya nak buat built-in cabinet. So aku introduce, boleh juga buat built-in cabinet dekat atas, ruang simpanan dekat atas ni. Mungkin bawah ni korang boleh introduce meja study ataupun small dining table for 2. So boleh juga. So yang ni aku buat meja study table untuk golongan bujang yang tak perlu meja makan, dia just perlu study table saja. Lepas tu windows dekat kiri kanan, which is yes, okay, sesuai lah untuk nampak dia centralize lah. Window apa tu, study table dekat sini dia center dengan window kecil ni kiri kanan. Lepas tu dekat sini ada main living area dengan macam aku cakap tadi, 2-seated punya sofa with coffee table. Ada small bench ataupun shelf untuk TV lekat kat dinding lah. Lepas tu sama, aku cuba mirrorkan windows dekat sini dengan kat sini bagi dia nampak center. Okay, window jenis yang sama. Kenapa window jenis yang sama? Sebabnya satu, senang lah korang nak order. Mungkin korang boleh jimat kos dekat situ. Korang cakap dekat supplier, window ni 1, 2, 3, 4 ni window jenis yang sama size. So dia nak buat pun cepat. Mungkin harga sedikit murah lah kot. By the way, ini ialah ruang bedroom. Okay, ini yang aku cakap, sama ada korang boleh tak perlu pun letak sliding door ni. Okay, katakan height. Okay, so dia akan totally open. Dia akan totally open. So jadi bed area with a small window dekat atas ni. So aku tak buat window kat bawah, mungkin tak perlu sebab korang masuk sini untuk tidur saja. So ada small window top hang dekat atas ni, tapi quite panjang jugalah. Okay, from end to end of the bedroom. So ini tu konsep kalau open terus. Boleh katil kat sini. Kenapa aku tak letak lagi katil dekat sini? Sebab aku nak masukkan katil dalam 3D rendering nanti. So sini korang boleh create dari feature wall. Okay, dekat sini. So keluarkan balik yang tadi. Okay, ni kalau korang nak introduce bilik, let's say korang rasa perlukan privacy ataupun ada tetamu ke datang tapi tak tidur kat sini lah. Ataupun yes, satu lagi korang boleh buat sofa ni sebagai sofa bed. Let's say kalau ada tetamu, dia boleh guna tempat tidur sofa bed kat sini. So korang tidur kat dalam ni, and then tutup ni with curtain lah, dengan langsir kat dalam tu. So korang ada privacy, dia pun ada privacy. Okay, lepas tu, so ini yang aku cakap tadi, full opening of sliding door dekat sini ngadap deck and swimming pool. Kenapa aku buat multi folding door instead of sliding door? Kenapa? Sebab bila multi folding door ni, okay, ini kita panggil yang lipat ni multi folding door. Maaf kalau istilah yang aku guna ni tak betul. Ini
sliding door. Ini aku confident nama dia sliding door sebab dia slide. So ini multi folding door, multi folding sliding door, macam tu lah kot. So bila comparison buat sliding door dengan multi folding door macam ni, multi folding door dia akan bukaan dia sangat luas, end to end, dari wall, dinding ke dinding terus direct, tak ada block. So korang dapat full opening tau. Kalau korang buat sliding door, korang akan ada satu atau satu sebelah saja fix sliding door ataupun dua belah macam ni. So korang punya opening mungkin dapat 50% daripada jumlah opening sebenar, ataupun maybe paling tinggi pun 70-80% saja. So ini korang dapat 100% lah opening kalau buat multi folding door. Tapi the problem is kenapa tak ramai buat multi folding door ni, multi folding sliding door ni. Kenapa ramai tak buat? Sebabnya dekat Malaysia ni masalah dia grill. Multi sliding folding door ni masalah dia nak buat grill, tak boleh, nak susah sikit nak buat grill, dia leceh sikit compare dengan sliding door. Terus tempek je sliding door, grill sliding door dekat situ. Untuk multi folding sliding door ni, sliding door lipat ni payah sikit lah nak buat grill, ada masalah sikit, tapi boleh buat. Nanti aku cerita dalam season yang akan datang. Apa season tu? Channel YouTube tak apa-apa, baru je kecil je channel YouTube dah ada season-season pula. And then dekat atas ni aku introduce lagi sebab dari segi construction, column kat tepi-tepi, lepas tu beam dia dekat atas ni. So sini sepatutnya biasa orang buat normal brick wall saja, maksudnya dinding batu. Tapi aku fikir balik, why not buat glass, glass, fixed glass. So boleh dapat cahaya masuk sini. So tak adalah rumah korang ni gelap sangat, dapur tak gelap, bilik tak gelap sangat. Memanglah ada window, tapi allow more sunlight, natural sunlight masa ni is okay lah. Tapi jangan full sangat lah, sebab Malaysia ni panas gila. Kalau overseas buka lagi banyak lagi. Malaysia ni panas. So inilah dia ruang deck dia, decking ataupun dalam bahasa Melayunya dia panggil apa, deck, jetty. Tak tahulah. So ini aku pakai material, by the way, untuk material fasad apa ni, dinding ni aku kononnya aku buat double brick wall, which is mahal lah. Double brick wall maksudnya kalau standard dinding biasa 150 mm. So ini tebal sikit lah, 2 kali tebal ataupun hampir 2 kali tebal. Face brick aku pakai bare finish apa tu, brick bata mega. So ini untuk estetik punya, architectural estetik lah. Untuk dari segi mata kos tak masuk lah kan. So aku nak bagi cantik, aku buat lah macam ni. So kat atas ni pula aku pakai just biasa. Mungkin ini nampak line-line ni mungkin just throating ataupun dia panggil apa, bukan, yang garis-garis tu, tak ingat dah apa istilah dia. Kalau korang tahu apa istilah dia garis-garis dekat dinding batu tu, korang boleh komen dekat bawah. By the way, aku ni bukannya professional architect, sekali lagi aku just a designer biasa-biasa saja. Kebanyakannya aku present dekat sini, yang aku tunjuk kat korang sini banyak mungkin tak betulnya, tapi just a reference untuk orang biasa normal saja. Okay, kalau nak komen ke apa semua boleh komen dekat ruang bawah. So sebelum kita pergi ke swimming pool, ini decking area. Decking aku cuba buat luas sikit sebab pakai multi folding door ni, dan korang boleh letak lah external punya furniture dekat sini. Letak coffee table lagi dengan kursi kayu apa-apa. And then konsep bumbung aku buat simple saja. Aku tak buat pitch roof biasa. Sebenarnya aku nak buat mono pitch roof, maksudnya satu roof yang straight saja, sengit macam tu. Tapi aku fikir balik, since kita nak buat rumah budget, why not naikkan sikit, and then sini naik sikit, and then sini ada gutter ataupun tempat air hujan berkumpul dan boleh collect
untuk rainwater harvesting ataupun pengumpulan air hujan dekat sini. So boleh salurkan mungkin tangki air kat dalam ni ataupun kat luar ni untuk tujuan siram pokok ataupun aktiviti luar lah. Mungkin boleh guna untuk flush toilet juga. So korang boleh jimat air dekat situ. Okay, ini satu semua window untuk toilet tadi. Ini window untuk bedroom. Okay, korang ada privacy tapi korang boleh dapat cahaya lagi. Korang tak perlu view dekat sini. Mungkin belah sini ngadap jiran ke, mungkin lah kan. Tapi kalau ada best view, dan ini make sure besar lah window. So itu punya ni. Sekarang aku assume side ni sinilah best view dia. And then this is the window, the roof. Bumbung dia aku assume bukan, aku suggest pakai metal deck, tapi bukan metal deck zinc yang murah tu. So ada selected metal deck yang cantik sikit, yang very clean. Dia punya manufacturer dia memang sangat clean lah. Ada so metal deck saja. Kenapa metal deck? Sebabnya aku punya gradient roof ni tak tinggi. Okay, tak, dia punya sudut angle dia tak tinggi, so boleh pakai metal deck. Okay, so kenapa sini aku buat macam ni? Kononnya aku nak bagi dramatik sikit unjuran bumbung ni ataupun overhang dalam bahasa Melayu. Unjuran bumbung ni aku panjangkan. Ini memang berapa kaki ni, mungkin hampir 5 kaki atau 4 kaki kot ke lebih. So panjang lah kan. So aku tak pasti, so aku suka bagi nampak dramatik sikit macam ni. Kalau korang ambil view macam ni, nampak dramatik sikit, nampak cantik sikit. Itu arkitek punya pandangan lah. So sebab dia panjang, so aku nak ringankan dekat sini. Aku kurangkan penggunaan ceiling dan metal deck, tapi aku tambah dengan gelas ni, so dapat allow cahaya masuk sikit dekat sini. Tapi dari segi estetik pun nampak lain sikit lah design rumah korang. So barulah, bukan biasa-biasa punya design. Lepas tu, so itu roof dia. So ini deck dia dengan tangga. Kalau aku takut korang punya side ni ada slope lah. Kalau tak ada slope, tanah rata, dan tak perlulah. Sebabnya aku buat slope ni sebab aku nak deduce macam mana kalau korang ada budget buat swimming pool ni dengan efek infinity punya efek. Okay, so swimming pool korang tak adalah takungan air semata-mata kan. So korang ada konsep infinity pool, which is cantik sikit. Okay, sebenarnya kenapa aku buat design macam ni, aku nak tunjuk macam ni. Sebabnya sebelum ni kalau korang tengok dalam page FB aku, page aku ada aku postkan satu gambar meme ataupun troll ke apa, tak ingat, yang seorang perempuan ni muka sedih bila dia cakap, kononnya lah ini jasa lawak je kan. Dia cakap dia kata boyfriend dia lah, kononnya kan, katanya lelaki ni dia kata lelaki ni cakap rumah dia ada swimming pool, house with swimming pool. So maksudnya kaya kan, maksudnya orang ada style, ada kaya kan, rumah with swimming pool. Tapi tidak seperti yang digambarkan, jasa rumah yang nanti aku tempel gambar dekat sini atau dekat sini, korang tengok lah. So sebenarnya boleh, sebenarnya korang ada budget yang sekian-sekian, limited, korang boleh buat satu rumah yang simple, cantik, proper, and mungkin boleh sekali dengan swimming pool. Swimming pool boleh datang kemudian, tak apa, buat rumah dulu. Even ini pun aku design mengada sikit. Kalau design lagi simple, lagi murah boleh dapat. Okay, dari segi harga korang boleh rujuk balik dengan juruukur Berteliah. Tapi ini aku buat normal construction, guna post and beam. Post and beam ni ialah penggunaan kolom tiang dengan beam biasa saja dengan brick wall. So bukannya IBS apa sistem semua. Okay, kenapa aku guna post and beam, kenapa aku guna kolom dengan beam saja? Sebabnya konsep macam ni, kalau tengok balik floor plan ni, the idea is
korang of course tanah korang sepatutnya lagi luas kan, bukannya kau tanah kecil ni lain cerita lah. Korang ada ni floor plans asal yang korang buat 430 kaki persegi. So ini bajet korang masa awal bekerja, mungkin setahun ataupun 2 tahun bekerja, dapat buat loan ataupun pinjam ataupun ada saving dalam RM50,000, RM60,000 kan. Korang boleh buat ni saja. Kemudian ada deck, ada swimming pool tu later on lah. So bila dah kahwin, korang still boleh duduk ni saja. Tapi korang dah extend korang punya family ataupun dah ada bajet, dah ada bos bagi bonus banyak ke apa semua kan, korang boleh extend rumah ni belah sini ke kiri kanan ke, boleh extend lagi luas. So dari situ korang boleh extend rumah korang daripada saiz 430 ni boleh jadi 1000 kaki ke. Sebab tu aku suggest guna post and beam, maksudnya kolom saja, kolom dengan beam saja, which is korang boleh renovate later on. So kalau IBS mungkin problem sikit. IBS is korang nak renovate, nak pecah dinding ke apa semua, nak extend, ada masalah, boleh tapi ada masalah sikit lah. Untuk normal punya construction pakai post and beam saja. So itu saja untuk presentation design. Korang teruskan menonton sebab aku akan tunjuk view yang aku dah render 3D nanti untuk korang tengok visualize macam mana rumah ni sekiranya di render dalam bentuk 3D yang lebih menarik, sebab ini nampak kartun sangat ni. Okay, stay tune and stay watch, teruskan menonton. Dan please kepada yang dah subscribe, terima kasih kepada yang dah subscribe. Pada yang belum subscribe, please tekan butang subscribe, tekan like dan share. And please korang yang komen, kalau boleh korang komen dekat ruang komen bawah. Mungkin korang boleh pertikaikan idea aku, ataupun korang boleh pertikaikan design ni, ataupun nak minta improvement ke apa semua, please komen dekat ruang bawah. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.